Assalamualaikum, hai saya Rafika. Saya Nurin Izzati. Nama saya Aina Safika. Nama saya Nur Azura. Dan saya Nur Syafarina Minta Anwar. Dan kami akan membentangkan tajuk projek akhir inovasi sosial yang bertajuk Aplikasi untuk Memaparkan Operasi Kafe di UTM. Pendahuluan. Definisi inovasi dari Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 2017 bermaksud sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem dan adat. Dari Sufian Hussein pada tahun 2001 menyatakan di dalam jurnalnya yang berkaitan dengan inovasi, menyatakan bahawa inovasi ini adalah sesuatu pembaharuan, modifikasi atau membaiki idea dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi kehendak pasaran. Dari maksud inovasi ini mencetuskan idea kepada kami untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi di UTM dan lebih spesifik lagi di kafe kediaman pelajar. Antara masalah yang dihadapi ialah: yang pertama, harga makanan sering berubah-ubah. Pihak kafe mengambil kesempatan untuk membuat anggaran harga makanan berlauk berbeza-beza pada setiap pelajar. Yang kedua, maklumat yang tidak tepat. Pihak kafe tidak memberitahu secara detail tentang waktu operasi kafe dan juga menu yang tersedia di kafe pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan SOP sewaktu pandemik ini. Pelajar sering berkumpul di kafe untuk berjumpa dan berbual dengan alasan sementara menunggu makanan yang sudah dibuat pesanan itu siap dibungkus. Seterusnya adalah objektif projek. Yang pertama adalah menjimatkan masa, mewujudkan kesenangan untuk para pelajar di kolej kediaman dari segi penjimatan dan penyusunan masa bagi pelajar untuk makan dan minum tanpa tergesa-gesa membeli makanan jika notis operasi kafe diubah secara tiba-tiba. Yang kedua, membantu pelajar menguruskan pembelanjaan harian dengan adanya menu dan harga makanan yang tetap di aplikasi untuk memudahkan pelajar mengawal pembelanjaan mereka daripada berlakunya pembaziran. Dan yang ketiga, mewujudkan sistem yang lebih sistematik. Dengan adanya sistem yang sistematik, pelajar dan pihak kafe dapat memudahkan urusan membuat dan mengambil makanan di kafe dengan risiko yang rendah daripada wujudnya kluster COVID-19 baru di UTM. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang input bagi projek inovasi sosial iaitu aplikasi memaparkan operasi kafe di UTM. Terdapat beberapa sumber yang diperlukan bagi menjayakan projek ini, seperti contoh, penglibatan mahasiswa, sumber kewangan dan juga sumber teknologi. Yang pertama adalah penglibatan mahasiswa bagi menyuarakan idea projek ini kepada pihak atasan. Projek ini memerlukan perhatian daripada pihak universiti kerana aplikasi ini akan digunakan pada kesemua 5 buah kafe yang terdapat di UTM serta melibatkan jumlah pengguna yang tinggi. Seterusnya, sumber kewangan daripada pihak universiti sendiri. UTM perlulah menyediakan dana yang mencukupi bagi menjayakan projek penghasilan aplikasi ini. Dana yang disalurkan dapat digunakan bagi membayar keperluan-keperluan yang diperlukan serta tenaga kerja yang terlibat. Akhir sekali, projek ini memerlukan sumber teknologi seperti penggunaan perisian tertentu. Pelajar-pelajar daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (FTMK) bolehlah mengambil bahagian untuk merealisasikan projek ini dengan menggunakan ilmu yang dipelajari sepanjang berada di UTM. Projek ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan makmal yang disediakan di UTM. Dengan sumber-sumber yang disebutkan sebentar tadi, projek menghasilkan aplikasi memaparkan operasi kafe di UTM dapat dilaksanakan dengan jayanya. Next adalah output untuk inovasi sosial. Output yang pertama adalah aplikasi ini dapat diguna pakai untuk program-program yang diadakan di luar maupun dalam universiti. Sebagai contoh, pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menempah makanan boleh membuat penempahan kepada pihak kafeteria melalui aplikasi ini. Output yang kedua adalah jika pihak kafeteria mempunyai makanan lebihan yang tidak habis dan ingin memberi secara percuma, mereka boleh memberi notification kepada pelajar melalui aplikasi ini. Output yang terakhir, pada setiap tahun, setiap fakulti akan mengadakan festival seperti FKIKK Fest. Selalunya,
pihak fakulti akan menjemput peniaga luar untuk berniaga. Dengan menggunakan aplikasi ini, pihak peniaga boleh berdaftar dan mempamerkan makanan yang akan dijual berserta harga. Oleh yang demikian, pelajar boleh melihat jenis makanan yang dijual di festival-festival ini. Terdapat beberapa impak kepada pengguna aplikasi ini, termasuklah impak jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Impak jangka pendek melibatkan penggunaan aplikasi buat kali pertama. Bagi pelajar, mereka perlu menyesuaikan diri untuk masa yang singkat dengan kemudahan yang disediakan oleh aplikasi ini, kerana mungkin ada segelintir pelajar yang sudah biasa pergi ke kafe secara terus tanpa memerlukan kemudahan ini. Untuk pihak kafe pula, mereka akan memerlukan masa untuk menyediakan senarai makanan. Namun, setelah data disimpan, proses penyediaan senarai menu makanan harian akan menjadi lebih mudah. Impak jangka sederhana pula, aplikasi ini hanya terhad kepada pemaparan operasi dan menu di kafe UTM. Oleh itu, jika kafe tidak beroperasi pada hari cuti semester atau cuti umum, pelajar terpaksa mencari inisiatif lain untuk mendapatkan sumber makanan. Bagi pihak kafe pula, mereka pasti memerlukan masa untuk menyesuaikan diri kerana mereka mempunyai peranan baru iaitu mengemaskini aplikasi selain daripada menyediakan makanan. Akhir sekali, impak jangka panjang. Aplikasi akan menerima banyak cadangan untuk penambahbaikan daripada penggunanya, seperti penambahbaikan sistem penghantaran makanan ke asrama dan juga pembayaran secara atas talian. Oleh itu, proses ini akan berlaku selagi aplikasi ini mempunyai pengguna. Kesimpulannya, aplikasi yang memaparkan operasi kafeteria di dalam UTM ini dapat memanfaatkan kepada pengguna teknologi serta merupakan salah satu inovasi yang dapat memudahkan komuniti di dalam UTM seperti pelajar, pekerja dan pelawat. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna akan mendapat maklumat sekiranya kafeteria berdekatan tidak beroperasi pada hari tersebut dan pengguna tersebut dapat memilih untuk membeli makanan di kafeteria yang masih lagi beroperasi. Untuk mewujudkan aplikasi ini, kerjasama antara universiti, pelajar dan pihak kafe amat diperlukan. Pihak universiti dapat mengeluarkan dana manakala pelajar dapat menubuhkan satu persatuan yang dikendali secara sukarelawan untuk menubuhkan aplikasi tersebut. Selain itu, pihak kafeteria juga memainkan peranan yang penting kerana pihak tersebut yang akan mengemaskini maklumat tentang status operasi dan senarai menu di dalam aplikasi. E-resit boleh digunakan sebagai cadangan untuk menambah baikkan dalam aplikasi tersebut. Penambah elemen ini adalah pelanggan dapat membayar melalui dua cara iaitu secara atas talian atau pembayaran secara tunai. Disebabkan norma baru yang memerlukan seseorang itu tidak bersentuhan dalam melakukan sebarang urusan bagi menjaga keselamatan semua pihak. E-resit tersebut berguna sekiranya pengguna telah membuat bayaran dan pengguna tersebut boleh menunjukkan e-resit tersebut semasa mengambil makanan. Akhir sekali, aplikasi ini merupakan salah satu kejayaan dan pencapaian yang boleh dibanggakan sekiranya penghasilan aplikasi ini adalah kerjasama antara universiti dengan pelajar. Aplikasi ini dapat membantu dan memberi kemudahan kepada seluruh warga komuniti UTM.